Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisa Walni binti Mahmud, pelajar PhD daripada Fakulti Pembangunan Malaysia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, akan membentangkan tajuk berkaitan dengan aplikasi teknik kumpulan nominal iaitu NGT bagi reka bentuk pembangunan modul pendidikan pemakanan untuk mencegah masalah bantut kanak-kanak prasekolah. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan secara ringkas berkaitan dengan pengenalan metodologi kajian DDR, teknik kumpulan nominal ataupun nominal group teknik, peserta kajian, instrumen, pelaksanaan NGT, analisis data, dapatan dan perbincangan serta rumusan bagi kajian ini. Pendidikan pemakanan merupakan satu elemen yang penting dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan Malaysia. Jadi pembelajaran ini berkaitan dengan pemakanan adalah penting bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan, terutamanya dari segi pemakanan serta gaya hidup yang sihat di samping melakukan aktiviti fizikal. Isu kesihatan seperti kekurangan pengambilan nutrisi menyebabkan ramai kanak-kanak di Malaysia mengalami masalah ketinggian yang tidak seiring dengan usia ataupun dikenali sebagai bantut. Berdasarkan kepada dapatan analisis keperluan bagi kajian ini, terdapat keperluan untuk membangunkan modul khusus terutamanya untuk guru prasekolah dalam menumpukan kepada pengajaran dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh kanak-kanak terutamanya tentang masalah bantut. Rentetan daripada isu ini juga, guru mestilah mempunyai pengetahuan, kemahiran serta tahu bagaimana untuk menyediakan aktiviti yang bersesuaian dengan kanak-kanak. Dan dalam kajian ini, teknik kumpulan nominal digunakan untuk proses mereka bentuk modul iaitu di fasa kedua dalam DDR berdasarkan kepada pengesahan daripada pakar-pakar yang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak dan juga pemakanan. Terdapat beberapa komponen utama serta elemen-elemen yang dibincangkan dalam proses NGT ini dan kesemua konsensus pakar diambil kira dan nilai peratusan persetujuan perlulah melebihi 70% atau lebih. Dalam kajian ini, pendekatan penyelidikan reka bentuk dan pembangunan DDR atau Design and Development Research yang dibangunkan oleh Ratchet and Klein digunakan, di mana ia terdiri daripada 3 fasa utama iaitu fasa analisis keperluan, fasa reka bentuk dan pembangunan serta fasa penilaian. Jadi khusus untuk kajian ini kita akan melihat bagaimana NGT dilaksanakan semasa fasa kedua iaitu fasa reka bentuk dan pembangunan bagi menentukan komponen utama serta elemen-elemen yang diperlukan dalam pembangunan modul pendidikan pemakanan untuk mencegah masalah bantut kanak-kanak prasekolah. Okey, dalam fasa kedua ini, pendekatan teknik kumpulan nominal ataupun NGT digunakan untuk mereka bentuk modul. Ia adalah bagi menentukan komponen utama serta elemen-elemen yang sesuai untuk dimasukkan dalam modul. Seramai 10 orang pakar telah dipilih untuk mengesahkan cadangan bagi setiap komponen utama serta elemen-elemen bagi modul secara berbengkel. Pakar-pakar dipilih adalah mempunyai latar belakang yang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak serta pemakanan dan mempunyai pengalaman yang melebihi daripada 5 tahun. Jadi dalam proses NGT ini terdapat 3 komponen utama yang dicadangkan dan juga 20 elemen-elemen yang akan dibincangkan
termasuk objektif, aktiviti, persediaan guru, peranan kanak-kanak serta penilaian aktiviti. Dalam kajian ini juga, pakar diminta untuk menilai kesemua komponen dan elemen yang sesuai dengan modul berdasarkan nilai peratusan. Seramai 10 orang pakar telah dipilih sebagai peserta kajian yang terdiri daripada mereka yang mempunyai pengalaman melebihi 5 tahun serta mempunyai latar belakang tentang pendidikan awal kanak-kanak dan juga pemakanan. Berdasarkan kajian-kajian lepas, pelbagai pendapat dinyatakan oleh para pengkaji bagi menentukan bilangan peserta untuk NGT. Contohnya, Harvey and Holmes menegaskan bahawa bilangan ideal untuk peserta NGT ialah 6 hingga 12 orang. Jadi, untuk kajian ini, pengkaji menentukan seramai 10 orang pakar yang terlibat dalam sesi NGT berdasarkan kepada latar belakang serta pengalaman mereka yang melebihi daripada 5 tahun dan perbincangan ini akan berlangsung menggunakan platform dalam talian iaitu Google Meet. Instrumen yang digunakan dalam proses NGT ini merupakan soal selidik yang diadaptasi daripada kajian lepas. Item-item yang dihasilkan juga adalah berdasarkan kepada kajian literatur dan juga dua model sedia ada iaitu model latihan SIM dan juga model kepercayaan kesihatan. Soal sidik ini terdiri daripada 3 bahagian utama iaitu demografi responden, komponen utama dan elemen setiap komponen. Kesahan dan kebolehpercayaan soal sidik NGT adalah merujuk kepada pemilihan ahli kumpulan ataupun pakar-pakar yang dipilih bagi memenuhi skop kajian ini. Dan kesahan dan kebolehpercayaan teknik ini juga boleh dipertingkatkan dengan menentukan kriteria untuk memilih pakar kumpulan melalui analisis keperluan dan juga soalan perbincangan yang betul dan berkaitan dengan kajian. Soal selidik bagi sesi NGT diedarkan melalui email sehari sebelum bengkel dilaksanakan. Pakar-pakar diminta untuk memberi pandangan dan pendapat tentang semua komponen dan elemen utama berdasarkan kepada skala 1 hingga 7. Pelaksanaan NGT akan dikendalikan oleh seorang moderator bagi mengawal interaksi dalam sesi ini. Tempoh masa yang diambil untuk berbengkel adalah kira-kira 2 jam hingga 2 jam setengah. Dan merupakan tempoh yang sesuai bagi membolehkan peserta kajian untuk menjawab dan mengikuti bengkel secara aktif dalam sesi soal jawab. NGT memfokuskan analisis datanya pada nilai peratusan tahap persetujuan iaitu sebanyak 70% atau lebih. Peratusan nilai persetujuan ini menunjukkan bahawa setiap komponen dan elemen diluluskan oleh pakar-pakar yang terlibat. Dan Microsoft Excel digunakan untuk mengira peratusan skor dan peringkat ini. Proses NGT membantu penyelidik untuk menentukan penemuan penyelidikan untuk reka bentuk komponen dan juga elemen utama bagi sesebuah modul serta pengesahan komponen dan elemen utama bagi setiap komponen utama berdasarkan konsensus pakar iaitu dengan nilai 70% dan ke atas. Kesimpulannya, analisis NGT mencapai kata sepakat pakar mengenai kesesuaian sesuatu item ataupun komponen utama yang wajar dimasukkan ke dalam sesebuah modul. Dan dalam kajian ini ialah modul pendidikan pemakanan bagi mencegah masalah bantuk kanak-kanak prasekolah.